Okay, okay. Okay guys, ya Allah. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tersilap tadi. Rupanya saya tak tekan live dekat saya punya YouTube ni. Astaghfirullahalazim. Okay, so saya bagi masa dalam beberapa minit untuk kita share kita punya live ni, supaya lebih ramai yang join. Okay, kelakar betul lah. Tadi saya dah on dah dekat saya punya OBS, tapi lupa nak tekan dekat kita punya YouTube. Okay, so boleh share dulu kepada kawan-kawan kita yang lain, okay, supaya lebih ramai yang masuk. Aduh. Okay guys, pada yang baru masuk, okay, terima kasih si Fuad kita. Okay, pada yang baru masuk boleh tinggalkan jejak. Okay, seperti biasa kita share dulu live kita kepada kawan-kawan kita yang lain yang baru nak belajar dengan Affinity Designer tu kan, supaya lebih ramai yang tahu. Oh, rupanya Sifu.com ni ada sesi live nak belajar Affinity dengan dia punya trainer kan. Saya lah trainer Sifu.com tu. Okay. Okay. Arwah Hida awak menyelah tuan hari ni. Terima kasih, terima kasih. Okay, kelakar lah tadi. Lupa nak tekan live kan. Okay, yang dah masuk boleh tinggalkan jejak. Terima kasih dan boleh bantu share juga supaya lebih ramai yang tahu Sifu.com ada ajar Affinity Designer secara live petang ni. Okay, baik. Okay, clear kan saya punya suara? Clear kan saya punya suara? So dah ready ke? Ready sangat untuk sesi petang ni. Okay, insyaAllah petang ni kita nak cerita seperti mana yang kita tengok lah dekat saya punya screen sekarang ni. Update terbaru Affinity 1.9. So insyaAllah kita manfaatkan 1 jam yang ada ni sampai pukul 5 sahaja untuk kita belajar dan dapat tahu sesuatu yang baru daripada Affinity 1.9 ni. Okay, dan special live sebenarnya, special live ni kalau kata nak tanya apa-apa boleh tanya. Okay, so saya boleh selang-selikan. Kalau tak ada persoalan tak apa, kita teruskan pada kita punya perkongsian sampai habis. Okay. Okey, kita ada Tuan Muhammad Najib. Yes. Terima kasih, terima kasih. Aduh. Okey, saya nak tengok kita dah ada berapa mata yang sedang memandang sekarang ni. Okey, lagi banyak mata memandang, lagi seronok kita nak berkongsi. Okey, tapi kalau kata tak sempat nak join, mungkin time ni tengah kerja ke apa kan, tak sempat balik kerja pukul 6 ke pukul 5 baru balik dah habis live. Tak apa, jangan risau. Boleh terus ke kita orang punya channel dan yalah, tengok balik kita punya video yang kita dah rakamkan. Okey, memang kita akan upload terus ke YouTube. Dan seperti biasa guys, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Okay. Aduh, banyak semut Siapa tu? Admin mana tu komen banyak semut tu? Okay. Itulah kita duduk kat rumah kan, dah lama kerja pada rumah jadi tepu kadang-kadang otak kan. Aduh, Okay guys, saya pun dah tak sabar nak kongsikan petang ni. So saya mulakan daripada awal balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Sifu.com. Saya Syafiq Azman dan kepakaran saya dekat Sifu.com ni adalah untuk handle topik berkaitan Photoshop, Illustrator dan yang paling penting sekarang ni adalah Affinity Designer. Untuk bawa Affinity Designer ni lebih terbiasa dekat Malaysia. Okay, since dia lebih jimat dan lebih mudah dan lebih sesuai untuk beginner. Okay, so saya harap petang ni anda akan dapat belajar sesuatu sebab 1.9 ni saya nampak ada perubahan yang baru lah. Okay, dia baru update dalam 4 Februari hari tu. Sebenarnya saya nak buat konten tapi saya rasa macam lebih dekat, lebih seronok kalau saya buat live supaya lebih
yelah lebih excited saya nak berceloteh kan. Kita ni YouTubers baru, kadang-kadang kalau kita tak buat live, kita jadi hamba sikit tak buat recording kan, duduk seorang-seorang. So at least kalau tengok komen-komen macam ni, saya pun rasa semangat, saya pun rasa macam ada orang lah, saya tengah borak sekarang kan. So nampak lagi live lah, lagi hidup lah saya punya video tu. Okay, sebab 1.9 ni banyak benda saya nak cerita. Okay, banyak benda yang kita nak cerita tentang update dia. So stay tune. Baik, saya akan mulakan daripada sekarang. Okay, kita nak pergi pada kita punya skrin. So saya akan mulakan update yang pertama dalam 1.9 dekat Affinity Designer ni. Okay, sebenarnya Affinity ada 3 kan, Affinity Photo, Affinity Designer dan Affinity Publisher. Dan Affinity Photo ada dia punya update yang tersendiri, Affinity Designer ada update yang tersendiri. So hari ni kita nak cerita tentang Affinity Designer. Okay, alright, baik. So first kali yang menarik dekat 1.9 ni adalah kita ada features contour tool. Dekat bahagian tepi ni kan, kau boleh tengok bawah daripada corner tools. Kalau 1.8 hari tu tak ada kan. So 1.9 dah ada contour tools. So apa kelebihan contour tools ni sebenarnya? Okay, saya akan tunjukkan. So cara dia, kalau kata dekat Illustrator benda ni dah lama ada sebenarnya. Okay, saya buat satu teks. Saya letaklah AA. Okay, saya tebalkan dia. Okay, dan saya duplicate dia menjadi 2. Macam mana nak duplicate kita punya objek? Kita tekan Ctrl, select dan tekan Ctrl J. So saya ada 2. Okay, so saya pergi dekat bahagian bawah ni, layer pada bahagian bawah, saya tukarkan warna dia kepada warna orange lah. Okay, so menggunakan corner tools ni, bila saya tekan keluar, ini kita panggil positif, dan kalau kita masuk ke dalam, kita jadi negatif. So inilah contour tu. Kalau sebelum ni kita terpaksa menggunakan multiple stroke. Okay, kalau sebelum ni memang banyak kita ada stroke panel kita kan. Tapi sekarang ni dengan contour tu lagi mudah lah kerja kita. Okay, baik. So kita boleh buat kita punya outline macam ni, dan kita boleh edit macam mana kita nak contour kita tu, bentuk dia tajam ke, potong-potong macam ni ke. Okay, so ini features yang baru yang kita boleh tengok dekat Affinity Designer. Sangat membantu sebenarnya corner tools ni. Tadi pagi pun saya ada test satu tutorial lah. Okay, saya buat macam ni. Ini pun menggunakan features contour tool juga. Okay, macam mana saya buat ni, mungkin saya akan share dalam saya punya tutorial yang akan datang. Tapi tu hint lah, saya nak bagi tahu hint dia. Hint di mana dengan contour tools ni kita boleh buat efek yang pelbagai lagi lah. Okay, tak perlu pakai multiple stroke lagi dah. Okay, baik. So now kita back balik pada kita punya contour tools, dan sebenarnya apa yang saya share benda ni adalah benda yang admin dia pun dah share kalau tengok dekat dia punya website. Tapi itulah kan, saya punya sesi, cara saya lah, saya punya penyampaian kan, dan lagi penting dalam bahasa Melayu. Okay, so kalau kata malas-malas nak dengar dia punya update dekat dia punya official website, bolehlah dengar dekat sifu.com. Okay, alright. So yang seterusnya daripada efek contour tools ni, apa yang kita boleh buat adalah, okay, saya cuba buat beberapa bulatan. Okay, saya buat 4 lah bulatan, dan kita select keempat bentuk ni. Tekan shift untuk multiple selection. Okay, tekan shift untuk multiple selection, dan kita pergi dekat layer dan create compound, ataupun alternatif kepada cara tu adalah kita tekan alternate, hold button alternate dan tekan add. Okay, so dia jadi compound tetapi dia masih dalam bentuk yang sama. Kalau kita tekan add saja, dia dah jadi satu bentuk saja kan. So ini lagi selamat lah. Okay, okay, baik. So apa yang saya nak tunjuk dekat sini dengan effect contour tools ni. Okay, saya select contour tools, select dulu objek kita, select contour tool, dan kita tekan negatif. Okay, ini positif dan ini negatif kan. So kalau dia negatif, kita masukkan ke dalam, dan menggunakan node tool, bila saya keluarkan, nampak tak, kita akan dapat satu efek di mana dia ada bounce antara satu sama lain tu. Ini sangat cantik. Nak buat apa ni, macam apa kita panggil, macam sel-sel ke apa kan. Nak buat macam efek sel ke, nak buat efek coronavirus ke kan. Cantik lah teknik ni. So ini kita menggunakan teknik contour tools. Okay, so ini yang pertama. Alright, so saya nak tengok berapa orang yang dah masuk dekat kita punya live petang ni. Okay, banyak ni saya nak share petang ni.
Ya, Wahida dia selalu support saya. Terima kasih. Terima kasih. Itulah yang kena support insider kan. Lebih excited jumpa Syafiq secara live. Okay bro Isma. Okay, so itu kita punya content tools lah. Okay, content tools yang pertama yang kita boleh belajar. So sangat menarik lah efek ni sebenarnya kan. Saya suka. Okay, now sekarang ni saya nak pergi pada kita punya update yang kedua, iaitu yang ni paling best tau. Yang ni sebelum ni tak ada. So kali ni dia dah buat features ni sangat membantu untuk Illustrator di luar sana. Okey, apa benda tu? Okey, iaitu select same. Macam mana select same ni? Contoh katakan saya buat Illustrator macam ni kan, ilustrasi macam ni, ada awan, ada pokok, ada rumput-rumput macam ni kan, ada batu-batu. So keistimewaan dalam 1.9 ni, kita ada features select same. Katakan saya nak tukar saya punya warna awan ni, saya select awan, saya pergi dekat select. Nampak tak dekat bawah ni ada features baru, iaitu select same dengan select object. Okay, so select same ni kalau kata saya tekan fill color, nampak tak dia akan automatic select apa ni, objek-objek yang sama warna. Dan katakan kalau saya tukarkan saya punya warna tu, nampak tak yang warna sama akan terus sama-sama bertukar. Tadi saya select yang satu ni saja kan. So features yang terbaru ni lagi memudahkan Illustrator di luar sana. Lagi-lagi ilustrasi macam ni. Nampak tak burung ni pun dah jadi purple sekali, sebab dia pun warna yang sama kan, warna putih yang sama. So sebab apa? Sebab select same tadi kita select same dan select warna yang sama. Okay, nampak tak? Okey, katakan saya nak tukar saya punya warna daun saya ni kan. Okey, saya tekan warna ni, pergi select dan select same, fill color. Saya ambil fill color lah. So saya pun ubahlah saya punya warna. Nampak tak? Bila saya ubah warna, warna-warna yang sama pun akan turut berubah. Ni senanglah kerja kita. Kalau katakan nak pekatkan kita punya warna ke, nak cerahkan lagi kita punya warna hijau tu ke, tu sangat membantu untuk memudahkan kerja kita. Kan saya suka lah warna yang lebih cerah macam ni. Okay, katakan saya nak tunjuk juga yang bawah ni. Okay, katakan saya nak ubah saya punya warna batu-batu yang bulat-bulat ni kan. So saya pergi dekat select same. Dia ada banyak sebenarnya. Kita ada stroke color, kita ada fill and stroke. So nanti dia akan select objek yang sama dengan efek-efek tu. Okay, stroke tebal dia, transparency, blend mode. So kalau kata transparency, dia akan ambil transparency yang sama semua. Okay, mungkin kita ada buat 2-3 objek dengan transparency yang kita dah settingkan dia jadi 50% ke apa. So bila kita select same, transparency yang sama akan select sekali. Okay, select semua. So sama juga yang ni, saya nak select fill color dan saya boleh ubah, saya slide ni kan. Nampak tak? Bila saya gerakkan je ke semua warna yang sama dengan bulatan tadi tu, dia akan berubah. Tak perlulah saya nak select satu-satu kan, tekan satu, hold button shift, select 2, 3 kan. Macam tu kan. Dulu kita buat macam ni lah kan, jenuh kan buat satu-satu. So sekarang ni dalam Affinity 1.9 kita dah ada select same. Sangat senang lah, sangat membantu sebenarnya actually. Okay, so seronok benda ni. Okay, baik. So itu yang kedua kita punya update. Alright, siapa ni? Aku best bang. Yes, memang best. Banyak kita nak cerita petang ni. Okay, yes, select same. Okay, itu features yang kedua. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang ketiga pula. Oh, yang ketiga ni guys, saya sangat-sangat suka sebab dia lagi-lagi kalau anda suka buat benda tu secara secara sendiri-sendiri kan. Kalau sebelum ni kita terpaksa tunggu orang buat kan. So kalau kata ada orang yang suka buat brush sendiri, lagi-lagi artis-artis yang artis-artis brush kat luar sana. So sekarang ni ada berita gembira untuk korang, iaitu kita boleh create brush kita sendiri. Okay, saya akan tunjuk contoh dia. Okay, kalau sebelum ni kita tak boleh buat kan. So kali ni feature terbaru ni kita dah boleh buat brush secara sendiri, custom brush. Okay, so saya buatlah satu, saya buat bentuk love lah. Saya buat bentuk love dan buat bunga macam tu kan. Okay, saya bentukkan sikit dia dan saya duplicatekan dia jadi 2 dan saya rotatekan sedikit. Okay, saya rotatekan sedikit dan saya kecilkan sedikit. Dan saya tukarlah warna dia jadi warna kuning ke.
Okay. So cara kita nak buat brush, custom brush ni, okay, ini saya punya vector tadi kan. So first kali adalah, okay, saya duplicate dahulu. Kita kena rasterizekan dia dua-dua ni. Okay, first saya akan groupkan dia. Okay, jadi group lah. So ini satu bentuk yang saya dah groupkan. Dan daripada group tu kita akan tekan rasterize. Kenapa kita tekan rasterize? Sebab untuk buat brush kita kena tukarkan kepada pixel layer. Okey, kena ingat tukarkan kepada pixel layer dulu. Groupkan kita punya bentuk-bentuk tadi ataupun brush yang kita set tadi, dan barulah kita tukarkan kepada raster. Okey, tekan ada di pixel. So nak buat benda tu kita tak boleh pakai dekat kita punya persona yang ni. Okey, yang kita guna sekarang ni adalah designer persona yang kita buat untuk vector. So untuk buat brush tu, apa yang kita perlu kita buat adalah kita perlu pergi dekat pixel persona. So dekat atas tu kita pergi dekat pixel persona dan kita dapat tools persona kiri dan kanan, dan cara dia adalah kita pergi dekat panel brush. Okey, cari panel brush. Kalau tak ada, boleh pergi dekat view, studio dan yes, brush. Okey, so kita dah dapat brush panel. So ini tadi layer pixel yang kita dah buat daripada bentuk love tadi kan. So kita tekan bahagian menu dekat tepi ni, right click. Tak perlu right click, klik je. Dan nampak tak dekat bawah ni kita ada new brush from selection. Okey, maksudnya apa tahu? Maksudnya kita akan buat brush daripada selection yang kita buat daripada layer pixel tadi. Okey, itu yang best tu. So saya dah buat love tadi, so saya tekan je new brush from selection. Nampak tak dekat bawah ni saya ada satu brush yang baru. So apa yang saya perlu buat adalah saya pergi dekat saya punya paintbrush tool dan saya brush saja. Ini kita punya basic lah, basic kita punya brush. So kalau kata kita nak edit dia punya kedudukan, kita nak edit jarak dia, so yang ni kena tambah knowledge sedikit. Apa yang kita akan buat adalah sebelum kita brush kan, ini plain brush kan. So apa yang kita perlu buat, kita tekan dekat ini paintbrush tool. Dekat atas ni kita ada contact bar dan kita pergi dekat more. So dekat sini lah, dekat kita punya tab ni lah kita boleh setting kita punya jarak love ke macam mana, dia punya dynamic ke, okey, hardness dia, spacing dia. Ni saya tukarkan spacing. Nampak tak? Saya tukar spacing dia. Kalau kata nak tukarkan dia punya dynamic pun boleh. Nak buat dia macam mana? Kecil kat tengah, kecil kat tepi ke, besar kat tepi ke, okey. Dia punya jilter, ini dia advance sikit lah, tapi saya nak tunjuk macam mana kita boleh pelbagaikan kita punya brush tadi tu daripada plain brush saja, daripada selepas kita setting tu kan. So nampak tak, kita bolehlah bermain-main dekat sini. Okey, boleh bermain-main dekat sini dan tekan close, barulah kita buat brush kita sendiri. Comel lah, nampak tak? Sangat cantik. So kalau kata artis-artis kat luar sana yang biasa main dengan brush kan dekat Photoshop sebelum ni, so dah boleh buat dekat Affinity 1.9. Okey, sangat cantik brush dia. Lagi cantik brush korang, lagi cantik setting tadi, bolehlah buat asal suara jadi macam tu. So bolehlah buat macam ni. Okey, boleh buat brush macam tu. So sangat seronok guys sebenarnya 1.9 ni. Okey, custom brush tool. Oh, brushnya tak vektor ke? Yes, tak vektor. Setakat ni belum vektor lagi lah. Illustrator boleh buat vektor brush. Itulah, slow-slow kan. Tak apa. Affinity ni masih baru lagi guys, so jangan risau. Ini baru 1.9 punya kan. Tak sampai lagi yang CC punya 10 tahun akan datang kan. So kita tak tahu lagi macam mana. Tapi features ni sangat suka lah. Saya sangat suka sebab kita boleh setting, kita boleh create custom brush yang lain. Okay. Okey, baik. Now, back pada kita punya perbincangan petang ini. Apa lagi yang menarik dengan Affinity 1.9 ni, okey? So, kita nak pergi pada yang keempat. Okey. Yang keempat ni adalah link and package file. Seperti yang kita dah cerita sebelum ni, okey, seperti yang kita sedia maklum dekat Affinity Designer, Affinity series ni, kita ada panel iaitu stock panel. Dekat bahagian panel kan, kita ada stock panel di mana dia linkkan dengan Unsplash, dia linkkan dengan Pixabay dan dia linkkan dengan Pixel.com, website percuma lah, website yang bagi gambar percuma dekat kita. Perlu kredit macam tu je lah. Okey, so problem dia, kalau saya perasan sebelum ni kan, saya sebagai
sebagai Affinity Designer punya user, bila saya guna gambar daripada stock panel ni, saya ada isu bila saya nak save gambar tu. So kadang-kadang tu saya terpaksa juga pergi dekat Unsplash dan download balik, in case kata nak buat sebagai sumber rujukan ataupun resources. Okay, saya terpaksa pergi dekat Unsplash juga untuk download gambar tu, gambar yang sama. Tetapi dalam Affinity 1.9 ni yang menarik guys, okay, jom kita tengok. Saya akan start daripada kosong lah. Saya akan start daripada new document supaya lebih faham. Okay, okay, katakan, okay, ini stock panel yang saya katakan tadi kan. Okay, dekat stock panel ni saya pun carilah, okay, saya cari model, saya katakan, okay, main model. Okey, saya pun dapatlah gambar ni kan. Okey, saya pun masukkan. Okey, maksudnya dekat sini guys, saya nak tunjuk macam mana kita boleh download ataupun kita boleh dapatkan kita punya gambar ni daripada stock panel ni. Okey, stock panel yang kita dapatkan daripada Pixabay yang dia linkkan dekat sini lah, Unsplash, Pexel dengan Pixabay. Okey, katakan saya edit gambar lelaki ni kejap. Okey, saya pergi dekat Pixel Persona dan saya select lah lelaki ni. Okey, select lelaki ni dan okey, dan saya buat kasar lah ya guys sebab saya nak cepat. Okey, saya buang dia punya rambut tu. Sorry, background. Okey, dan okey, dah saya tekan sebagai mask, apply. Okey, lepas tu saya back balik pada designer dan saya nak guna gambar lagi daripada saya punya apa ni, saya punya stock panel ni. Okey, saya pun cari pattern, saya cari wall lah, wall, dinding kan, dinding. So saya pun masukkan dinding ni ke belakang dia. Okey, dan saya kecilkan saya punya. Okey, menariknya nanti kalau katakan kita nak dapatkan gambar-gambar ni senang tau. So kita tak perlulah, kalau sebelum ni tak ada features ni, so sekarang ni baru ada. Okey, memudahkan sangat kerja-kerja kita ni. Okey, saya Ctrl J kan dahulu gambar lelaki ni dan saya rasterizekan dahulu dia. Okay, katakan saya nak lagi gambar daripada stock panel kan. Okay, saya nak letakkan dalam bulatan ni, katakan saya nak letakkan dalam bulatan ni. So saya pun carilah dekat stock panel ni, saya cari patterns. Okay, patterns. Okay, saya nak patterns yang pink-pink ni, macam tu kan. So saya masukkan dekat situ. Dia besar sikit lah kan. So saya kecilkan dia. Dan kita Ctrl X dan kita masukkan insert inside selection dan kita Ctrl V paste, so dia akan berada di dalam bulatan tu. Okey, macam tu. So guys, katakan saya buat benda yang sama juga. Okey, saya masukkan lagi patterns yang lain. Pattern saya masukkan je lah mana-mana, just nak tunjuk contoh dekat sini. Okey, macam mana apa ni, update yang terbaru ni memudahkan kita untuk packkan kita punya gambar-gambar yang kita dapatkan daripada stock panel kita ni. Okey, Ctrl X dan saya replacekan ke dalam. Okey, random lah saya buat random apa ni, collage, foto collage kita. Okey, so apa yang menarik berkaitan dengan features yang keempat tadi tu, iaitu link and package file adalah, okey, katakan saya nak dapatkan ke semua gambar-gambar yang saya dapatkan daripada stock panel tadi untuk saya simpan dalam saya punya komputer ataupun sebagai reference saya. Caranya adalah kita pergi dekat, okey, kita pergi dekat view. Okey, kita pergi dekat view dan kita tekan resource manager.
So dekat resource manager ni, apa yang Affinity akan tunjukkan kepada kita adalah gambar-gambar ataupun sumber-sumber gambar yang ada dalam kita punya dokumen yang kita buat kali ni. So kalau kata saya nak savekan ke semua gambar ni adalah saya tekan shift dan saya select semua dan saya tekan collect. Okay, so bila saya tekan collect, saya boleh buat satu folder yang baru. Okay, saya katakan dia sebagai sumber gambar latihan 1. Okay, latihan 1. So saya tekan collect, masuk dalam file ni. Okay, saya pergi dekat saya punya folder. Okay, saya pergi dekat saya punya folder. Macam mana saya nak tunjuk impact dia. Nampak tak? Saya dapat gambar-gambar daripada stock tadi, panel stock tadi yang kita download tadi. Okay, so inilah cara dia macam mana Affinity Designer dia bagi kita collect gambar yang kita dapat daripada dokumen kita yang ada ni. Sebab kadang-kadang kita ni random tahu, kadang-kadang kita copy daripada daripada mana-mana website kan. So kita tak tahu mana gambar-gambar tu yang original punya. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita guna teknik tadi. Kita pergi dekat view. Okay, dan tekan resources manager dan kita kumpulkan kita punya sumber-sumber tadi. Okay, alright, so itulah features yang menarik antara yang saya rasa macam sangat membantu saya. Lagi-lagi saya nak ajar orang kan, sebab kadang-kadang bila saya buat saya punya design dalam Affinity Designer ni, saya tak dapat dia punya gambar-gambar tu kan. So dengan teknik ni, dengan features baru ni, resource manager ni sangat-sangat membantu saya. Okay, kalau kata korang pun buat benda yang sama, okay, buat design, mungkin ambil bahan daripada sana, ambil bahan daripada sini, folder sana, folder sini kan. Tapi bila dah siap dalam satu dokumen, boleh satukan resources tu dalam satu file yang sama. Okay, itu best lah. Itu best yang keempat dalam Affinity 1.9 ni. Okay, tak tukar scene. Okay, kejap okay, dapat itu antara kejap guys okay, so itu yang keempat lah. Okay, so saya nak tengok kat sini siapa yang siapa yang join. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Memang tak tukar screen ke? sorry Okay, baik. Tak, kalau saya explain, saya akan pada muka saya lah. Tapi kalau kata nak tunjuk kita punya kita punya latihan, saya tekan lah kan kita punya screen. Okay, baik. So sekarang ni saya nak share yang kelima pula. Okay, yang kelima dalam Affinity Designer ni. Okay, so yang kelima ni pun best juga guys. Yang kelima ni iaitu ada improvement dalam segi Node Tool. Okay, apa tu Node Tool? Node Tool tu adalah tools yang kita gunakan untuk edit kita punya anchor point, untuk kita edit kita punya handle, ataupun untuk kita edit kita punya path. Okay, path, betul ke saya sebut path macam tu? Saya pun dah lupa dah dia punya sebutan yang betul. Tapi saya kata betul ke? Path kan? Path, P-A-T-H. Okay, so jom kita tengok. Saya tunjuk contoh dekat sini. Katakan saya buat garisan. Okay, saya buat garisan macam ni lah kan, random sikit. Okay, ini saya punya garisan. Ada anchor point, ada handle. So apa improvement yang baru dalam Affinity 1.9 ni adalah kelebihan untuk edit, delete dan juga yalah tadilah edit handle tu. Okay, edit anchor point, edit kita punya garisan, delete kita punya garisan dengan lebih mudah. So ini sangat membantulah Illustrator kat luar sana. Okay, kalau sebelum ni mungkinlah renyah sikit kan, nak kena delete satu-satu, nak kena cut satu-satu. Sebelum ni kena cut tau, kita kena cut dekat Node Tool punya action dekat atas ni. So sekarang ni tak perlu lagi. So katakan so first saya nak tunjuk, kalau kata kita tekan kalau kata kita tekan alternate dan kita tarik garisan ni, nampak tak apa yang berlaku? Kalau saya tekan hold button alternate dan ubah kita punya path antara dua anchor point ni, nampak tak yang ni tak bergerak tau.
Yang ni tak bergerak, yang hujung tu pun tak bergerak. Yang bergerak hanyalah garisan yang kita select sahaja. Itu kita hold button alternate. Okey. Tetapi kalau kita nak delete, kita hold button control. Okey, katakan saya nak delete antara dua garisan ni. So saya tekan control. Nampak tak dekat saya punya cursor tu dia ada macam garis palang X tu. Itu maksudnya kita nak delete kita punya garisan. Macam tu guys. Okey. Katakan saya nak delete yang ini. Okey, so saya akan delete garisan antara anchor point. Kalau dalam Adobe Illustrator, kita akan pakai cursor, betul? Kita akan pakai cursor ke knife. Saya pun dah lupa, dah lama tak buka Illustrator kan. Since suka dengan Affinity ni. So, ini features yang baru. Kita boleh hold button control dan delete. Macam tu sahaja. Okey. Kalau hold button alternate, kita akan gerakkan garisan sahaja tanpa ganggu garisan handle yang seterusnya. Okey. Okay, so macam biasalah, macam juga feature sebelum ni, kalau kita just klik tanpa hold button apa-apa, kita akan tambah anchor point. Okay, macam tu. So sama juga guys, kalau kata saya nak edit satu handle saja, nampak tak bila saya gerakkan handle yang ini, okay, semua semua garisan sebelum dengan selepas tu bergerak. Okay, so katakan saya nak gerakkan handle yang ini sahaja, saya hold button alternate dan gerakkan. Nampak tak? Garisan yang sebelah tu tak ada, tak berubah. Okay, dia static je macam tu. Kalau sebelum ni tak ada guys. So yang baru ni, kalau kata nak edit satu handle saja, ini kita panggil handle so tekan je alternate dan yes, kita boleh gerakkan. So ini mungkin sangat-sangat berguna untuk Illustrator dekat luar sana, nak buat tracing ke, nak buat ilustrasi yang lebih geometrik ke, lebih kita kata lebih smooth lah. Saya suka sangat feature yang terbaru ni guys. Okay, ingat kita ada hold button alternate, kita ada hold button control untuk delete, alternate untuk kita edit garisan, dan hold button alternate juga boleh edit satu handle sahaja. Ini adalah node tool improvement yang ada dalam Affinity 1.9 1.9 guys. Okay, sangat menarik lah actually. Okay, Pak Alisa. Okay guys, so sikit lagi dah pukul 4.40 dah cepat sangat saya explain kan betapa excited ni. Okay, so last kali saya nak tunjuk antara features yang terbaru yang ada dalam Affinity ni. Yang ni tak adalah menarik sangat pun, tapi saya sebagai trainer kepada Affinity ni, saya rasa sangat membantu, dan saya rasa sangat juga membantu korang kalau kata korang ni jenis yang buat buat kerja yang berbeza dalam Affinity ni. Mungkin ada korang yang gunakan Affinity ni untuk buat lukisan ke, okay? Ada yang buat untuk ilustrasi vektor, ataupun ada yang buat untuk poster. Okay, so bila kita buat poster, bila kita buat untuk melukis, bila kita buat untuk vektor, mesti kita akan guna panel-panel yang berbeza. Okay, kalau kita melukis, mestilah kita biasa dengan panel brush. Okay, kalau kita biasa dengan vektor, mestilah kita banyakkan panel yang macam shape, okay, swatches. So dalam Affinity 1.9 ni, apa yang menariknya guys, kita dah boleh setkan kita punya panel ni. Okay, kita punya interface. Okay, kita punya workspace. Kita panggil workspace. Okay, katakan saya edit saya punya, okay, ni layer, ini panel yang saya nak. Okay, saya nak guna panel brush. Okay, saya nak guna swatches. So saya pun setting lah saya punya working space saya ni kan. Saya susun macam ni. Okay, so ini sebenarnya bagus lah kalau untuk designer-designer yang dah advance kan. So dia dah advance, dia tahulah keperluan-keperluan untuk susun panel-panel macam ni kan. Kita yang beginner ni pakai je yang ada kan. So tak apa, belajar daripada sekarang dan tahu daripada sekarang, oh rupanya Affinity Designer ada features ni kan. So apa yang saya maksudkan dekat sini adalah kita boleh pergi dekat view, dan kita boleh pergi dekat studio preset. Okay, so dekat studio preset ni saya boleh tekan add preset.
Dan saya akan namakan preset ni sebagai preset Vector Workspace. Okay, dan saya tekan OK. So bila saya dah save macam tu, tahu tak guys, dekat sini kita boleh tekan view dan saya nak back balik kepada default. Saya nak back balik kepada interface dengan workspace dengan default dulu. Kita boleh pergi dekat view, pergi dekat studio preset dan tekan manage studio preset. Sorry. Saya pergi dekat view, studio dan saya tekan reset studio. So bila saya tekan reset studio ni, tengok apa jadi. Nampak tak? Ini adalah default kita punya panel untuk workspace kita. Ada asset dekat kiri ni, ada color, swatches macam ni lah. Okay, so dah hilang dah yang saya buat tadi, yang terapung-apung tadi tu, yang swatches dekat sini, yang layer dekat kiri kan. So itu yang saya maksudkan. Kalau macam yang ni kan, macam yang default punya workspace ni, kita tak biasa pakai pun sebenarnya asset ni. So apa yang saya akan buat adalah saya tarik dan saya delete macam tu, tutup kan. So katakan saya nak balik kepada saya punya workspace untuk vektor saya bekerja tadi, vektor punya workspace saya bekerja. Saya pergi dekat view, saya pergi dekat studio preset dan saya tekan vector workspace. So nampak tak, saya dapat balik saya punya panel swatches, effect yang saya susun tadi. So ini sangat membantu untuk designer-designer yang dah one step ahead, okay, yang dah biasa buat beberapa kerja design. Okay, ada sometimes tu dia buat untuk brush saja kan, dia banyak guna brush, dia banyak guna warna. Okay, ada time-time kita pakai yang jenis vector, banyak guna shape, okay, banyak guna effect. So boleh setting benda ni dalam studio tadi. So kalau kata nak balik pada default, boleh tekan reset studio. Okay, so katakan saya nak ajar peserta-peserta baru kan, so senang lah untuk saya. Okay, mungkin dia orang dah, waktu dia orang guna personal tu, dia dah tarik sana tarik sini kan, dah hilang kan, tekan klik tak jumpa kan, tak jumpa mana pergi panel-panel dia kan, semua hilang. So jangan risau, jangan sedih, kita pergi balik dekat view, kita pergi dekat studio dan kita tekan reset studio. Okay, so katakan tak nak yang ni, boleh je tekan delete. Okay, so ini sangat membantulah saya juga sebenarnya, sebab sebelum ni dalam 1.8 Affinity Designer tak ada lagi. Okay, kita tak boleh nak set lagi. So benda ni sangat membantulah kalau kata kita nak setkan 2 ke 3 ke 4 working space. Dan yang paling bestnya, kalau kata set banyak-banyak tadi, okay, boleh pergi dekat view dan boleh pergi dekat manage studio preset. Katakan nak rename ke, nak delete ke, nak apply ke, okay, pilih je mana-mana dan tekan, nanti dia akan ubah pada kita punya working space yang kita select tadi tu. Okay, sangat menarik. Okay, so guys, saya rasa itu saja saya punya perkongsian untuk petang ni. Sorry lah kan tak sampai sejam. Kalau ada persoalan mungkinlah kita boleh drag sikit sampai sejam kan. Tapi sebenarnya itulah yang kita cuba tetapkan dekat kita punya channel ni. At least sejam je kita punya kita punya live. So kalau kata nak tanya soalan apa, kita cuba jawab dalam sesi ni lah. Kita tak boleh lama-lama sangat, nanti tepu kan, jemu. So belajar biar cepat tapi sampai. Okay, so saya back balik pada kita punya review tadi. Macam ni kan, tengok tak? Saya berlatih lah semalam. Saya berlatih lah pakai Note Tool tu kan. Okay, dengan features Note Tool yang baru tu sangat membantu. Okay, buat macam ni, tekan convert to curve, dan boleh gerakkan kita punya Note Tools tu. So kalau kata nak edit, tekan je. Ni kan, kalau ni dia akan gerak sekali yang bawah kan. So kalau kata nak gerak satu handle saja, ingat sharing saya tadi, hold button alternate. So dia akan gerakkan satu handle sahaja. Okay, itu function Note Tool yang baru sebenarnya guys. Kalau macam ni kan, dia akan gerak yang bawah sekali kan. So boleh lah decide lah nak yang macam mana. Macam tu. Nak buat telinga dia, okay, pakai ni, tarik macam tu, tarik dan satukan dia. Macam tu kan. Tu kata nak edit ni sangat-sangat membantulah. Nak tambah ke, ini tambah kan. Kalau kata nak delete,
tekan control, delete garisan tu. Okay, macam ni kan, saya nak delete antara dua ni tak guna kan. So saya tekan control dan delete je kita punya garisan tu. Alright, so masukkan dia punya warna. Okay, send to back. Balik pada layer tadi. Bolehlah cari gambar-gambar macam ni guys, dekat Pinterest ke apa kan. Belajar tracing. Belajar tracing pelan-pelan. Okay, katakan kita buat monyet ni lah. Monyet ni nampak mencabar sikit kan. Okay, kita belajar node tool tadi kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita tekan. Okay, buat garisan. Nak matikan dia, tekan balik je kat sini. Ni kan, kalau saya teruskan, kita akan ada garisan bersambung kan. So matikan dia. Tekan kat situ, tarik. Matikan dia, tekan, tarik. Matikan dia hujung tu, tekan, tarik. Okay, matikan dia, klik pada anchor point tu. Macam tu. Okay, tekan, klik, tarik. Macam tu. Tekan, tarik. Okay, trace dahulu pakai node tool ni. Pakai pen tool. So kalau kata nak edit kita punya node point tu tadi, boleh pakai node tool. Okay, macam ni kan, nampak tak kemas kan. So pergi pada node tools, klik pada anchor point dan ubah kita punya handle ni. Kalau rasa macam alamak yang belakang tu pula terganggu kan, bila saya gerakkan ni, yang belakang tu ganggu. Okay, hold button alternate. Yes, satu saja. Tapi dia akan jadi tajam lah sikit kat sini. So kena hati-hati ya guys. So saya suggestkan kalau boleh buat ni lah perlahan-perlahan macam ni. Okay, buat hujung kat sikit, hujung sana sikit. Okay, macam tu. Tu sama juga ini. Kita buat telinga dia. Kita pun convert to curve. Okay, convert to curve dulu guys. Sebab kalau kita tak convert to curve, kita tak dapat tahu dia punya, kita punya anchor point dengan handle tu. Okay, so kena convert pada curve dulu. Baru bulatan tu akan jadi ada path untuk kita edit. Okay, so Ctrl C, Ctrl V, saya duplicatekan jadi 2. Dan yes, delete macam tu. Yang ni kita select dan kita gelapkan sikit dia. Tadi kan kita belajar contour tool kan. So boleh juga pakai contour tools ataupun nak pakai apa ni? Nak pakai stroke sahaja. Okey. Pergi dekat stroke dan tambah stroke untuk bulatan tu, tapi setkan ke dalam. Okey. Setkan ke dalam. Nampak tak jadi telinga macam tu. So saya boleh tukar swatcher saya, pergi dekat kita punya stroke dan kita ubah telinga dia. Buat warna pink. Buat bulatan. Matikan stroke tadi lupa nak matikan stroke. Okay, duplicate. Ni kita buat warna pink sikit. Macam mana kita nak tracekan love ni? Sama juga tadi. Pakai pen tools. Tekan, klik macam tu. Oh sorry, kita tak pakai stroke, kita pakai dalam So kalau kata kita punya apa ni, kita punya anchor point tak berapa kemas, so tak perlu restart dah lah sekarang kan. Sebab apa? Kita boleh touch up balik dengan mudah dengan improvement node tool yang ada dalam 1.9 ni kan. Macam ni kan, nampak tak cantik kan. So apa boleh kita buat? Edit je dekat handle ni. Okay, tarik macam tu, smoothkan dia. Macam tu. So kita Ctrl X dan kita pergi balik dekat muka dia tadi. Select muka dia. Ingat ini untuk insertkan ke dalam dan kita pastekan dia. Itulah cara kita nak buat. Ini kita tukarkan sikit dia jadi warna macam tu.
Okay, so last sebelum kita habiskan kan. Alang-alang ada masa lagi kan, saya tunjuklah sikit macam mana kita nak trace. Okay, tracing. Okay, bulan lepas kita dah buat dah sebenarnya. So yang ni kita tukarkan stroke dia. Okay, pakai pentos dan kecilkan sikit stroke. Okay, macam tu. Tekan, tarik. Okay, kalau nampak tak smooth, jangan risau. Pakai note tools macam yang kita belajar tadi. Boleh edit balik. Boleh gerakkan dia. Nak tambah ke, nak delete ke, macam tu lah. Dah siap saya punya monyet. Comel kan. So korang kalau nak belajar kan, cari je gambar-gambar macam ni dekat internet tu dan belajar trace benda simple-simple dulu. Jangan terus buat vektor ganas-ganas kan. So belajar dulu buat, biasakan dulu dengan pentos kan, basic shape macam ni. Barulah kita rasa seronok kan. Nah, okay guys, so saya harap video live kali ni membantu korang, at least tahulah kan apa yang ada dalam dalam Affinity 1.9. okey, apa yang baru, apa yang boleh diguna pakai untuk improve dan memudahkan kerja kita. Okey guys, so saya rasa itu saja daripada sesi live kali ini, dan insya-Allah saya akan adakan lagi sesi live untuk Affinity Photo. Okey, so jangan main dengan Affinity Designer je. Affinity Photo pun ada kelebihan yang tersendiri. So kalau kata belum ada, biasa pakai Photoshop je kan sebelum ni kan, yang tak illegal tu. So bolehlah dapatkan Affinity Photo dengan harga yang 100 lebih je rasanya untuk dia punya promosi ni. So nantikan saya punya sesi-sesi akan datang Affinity Photo. So jangan lupa guys untuk subscribe kita punya YouTube channel dan share pada yang lain, sebab kalau kata nak tengok balik tips-tips ataupun tutorial saya tentang Affinity, boleh scroll dekat kita punya playlist. Kita ada playlist untuk Affinity Photo, Affinity Designer. So make sure tengoklah saya punya video dan belajarlah sesuatu. Okay, so itu sahaja daripada sesi live saya kali ini. Kita jumpa dalam live yang akan datang. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk Affinity Photo pula. Okay, bye.